Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi waalaikumsalam semua kepada sahabat-sahabat. Jadi tadi Syed Sharif Sawahuddin dia telefon dan dia mengucapkan salam lah kepada semua sahabat-sahabat semua. Moga-moga Allah Ta'ala memberkati kita pada hari Jumaat yang diberkati Allah dalam bulan Sya'ban. Jadi sekarang kita di masa yang ringkas ni kita bincang tentang beberapa lagi kalimat di dalam surah Tabarak ni. Jadi kita masih lagi berada di dalam ayat yang pertama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Farid. Maksud dalam ayat pertama Allah Subhanahu wa taala menyatakan Tabarakalladzi biyadihil mulk. Jadi ada satu kalimat lah yang kita sama-sama cuba bincangkan pada malam ni. Moga-moga kita dapat menambah pengetahuan kita bersama-sama lah. Jadi moga-moga Allah Ta'ala beri kefahaman kepada kita semua. Waalaikumsalam, Ustaz Rafiq, Abang Saiful semua. Jadi lafaz yang Allah Ta'ala nyatakan di awal surah Tabarak ni adalah lafaz al-mulku. Maksudnya Allah bagi tahu biyadihil mulku. Jadi untuk kita nak membincangkan lafaz al-mulku ni, dia kena digandingkan dengan ayat terakhir daripada surah Tabarak, daripada surah Yasin. Maksud dalam surah Yasin Allah Taala berkata fasubhanallazi biyadihi malakutu kulli syai'in. Jadi di situ kita dah ada dua lafaz. Pertama lafaz mulkun dan kedua lafaz malakutun. Lafaz mulkun itu Allah Taala nyatakan dalam awal surah Tabarak. Dan lafaz malakut Allah Subhanahu wa taala nyatakan di akhir surah Yasin. Jadi macam kita dah bincang sebelum ni, rahsia pada surah Tabarak berada pada kalimat al-mulk di awal ayatnya. Dan rahsia pada surah Yasin dia berada pada kalimat malakut, ayat terakhir daripada surah tersebut. Jadi lafaz al-mulku dengan lafaz al-malakut, dia ialah perincian. Kedua-dua lafaz ni ialah perincian kepada ayat pertama daripada surah Fatihah. Maksud bila kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi apakah makna al-alamin tadi? Alamin ni secara umumnya ialah kita terjemah sebagai alam. Okay, jadi daripada dua ayat ni, daripada surah Tabarak dengan daripada surah Yasin, kita dapat dua istilah yang memperincikan alam tersebut. Pertama diistilahkan sebagai al-malakut, yang kedua diistilahkan sebagai al-mulku. Jadi moga-moga kita dapat menghubungkanlah dua kalimat tadi, al-mulku dengan al-malakut, dengan surah Fatihah yang kita baca setiap hari. Jadi sebagai untuk mendekatkan kefahaman kita, maksud mengapakah perlu diceritakan tentang alam? Sehingga kan lafaz al-alamin diletak di awal Fatihah. Maksud kalau kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu ialah ringkasan kepada seluruh surah Fatihah. Dan Alhamdulillahi Rabbil Alamin ialah ringkasan kepada seluruh Al-Quranul Karim. Jadi maksudnya amat pentinglah lafaz al-alamin dalam kehidupan kita seharian. Jadi sekarang ni kita nak bersama-sama kita cuba bincangkan macam mana kita nak menghayati ataupun memahami lafaz-lafaz yang Allah Ta'ala nyatakan dalam Al-Quran yang memperincikan lafaz al-alamin. Jadi untuk mendekatkan kefahaman, kita andaikanlah, maksudnya sekarang ni kita andaikan ada satu orang manusia namanya Zaid.
Jadi kalau di dalam kitab-kitab ulama Islam, mereka selalu menggunakan nama Zaid. Tadi saya pun gunakan jugalah nama Zaid tersebut. Jadi apakah faedah menggunakan nama Zaid tadi? Zaid bermakna pertambahan. Jadi apabila kita sentiasa menyebut nama Zaid, kita mengisyaratkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala, wa qur rabbi zidni ilma. Wahai Allah Subhanahu wa taala, zidni itu ialah kata kerja zid, kata kerja yang keluar daripada kata terbitan Zaid. Dan apabila kita sentiasa menyebut nama Zaid, kita sebenarnya menuntut agar Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita tadi ilmu. Jadi itu mengapakah ulama Islam seluruhnya apabila mereka tadi membuat contoh perumpamaan, dia akan gunakan nama Zaid. Supaya kita apabila dengar saja nama Zaid tadi, kita niat. Wa qur rabbi zidni ilma. Wahai Allah Subhanahu wa taala, tambahkanlah kepada aku ilmu. Sebab itu yang diminta oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehinggalah kepada akhir hayat baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekarang kita andaikanlah, maksudnya macam mana kita nak faham kepentingan alam tadi ni. Sekarang kita andaikan Zaid. Jadi Zaid ni dia satu manusia yang hebat lah, contohnya kan manusia yang hebat. Jadi disebabkan dia tadi hebat, dia boleh mencipta pelbagai mesin yang amat besar. Mesin untuk memotong besi, kan? Mesin untuk memotong getah, membentuk besi, membengkokkan besi, apa lagi? Meleburkan besi, meleburkan getah, segala benda-benda apa saja, tembaga, emas, perak semuanya. Jadi Zaid tadi dia mempunyai mesin tersebut. Jadi apabila Zaid tadi dah mempunyai mesin, jadi daripada mesin-mesin dia dah cipta 100 jenis mesin tadi tu, maka dia mencipta, yang senang kita nak faham, dia mencipta kenderaan. Maksudnya dia mencipta motosikal, kan? Dia mencipta kereta, dia mencipta bas, dia mencipta kapal laut, kan? Dia mencipta trailer, lepas tu dia mencipta kapal terbang. Apa sajalah kenderaan yang tergambar dalam pemikiran kita, maka Zaid dia seorang ni. Kita andaikan. Maksudnya Zaid tadi seorang. Pertama, dia cipta semua mesin terlebih dahulu. Setelah dia mencipta semua mesin, dia mencipta kenderaan. Okay, jadi sekarang ni kenderaan tadi, setelah dia mencipta ke semua kenderaan tersebut, kenderaan tadi dia bahagikan kepada dua. Kenderaan-kenderaan yang kurang canggih, dia letakkan dalam satu gedung. Kenderaan-kenderaan yang amat hebat, amat besar dan amat canggih, diletakkan dalam satu gedung lagi yang amat besar. Jadi sekarang kita ada Zaid, pencipta segala-galanya lah. Maksudnya dia yang mereka mesin dan dia yang mencipta semua kenderaan tersebut. Dan ada kenderaan yang murah, kan, ataupun kenderaan yang kurang kehebatannya itu dia letakkan dalam satu gedung yang kecil. Dan ada pun kenderaan-kenderaan lain yang agung, itu dia letakkan dalam satu gedung yang besar. Jadi sekarang ni, sekiranya kita nak mengenali Zaid, sekarang ni kita bincang. Okay, setelah Zaid tadi ada mesin yang amat banyak, lepas tu dia ada gedung pertama yang kecil, lepas tu ada gedung yang besar. Okay, sekarang sekiranya satu orang, contohnya namanya Ahmad, dia ingin mengenali Zaid. Maksudnya dia nak mengenali Zaid ni, macam manakah kehebatan Zaid ni. Jadi dia hanya dibenarkan untuk mengenali Zaid tadi. Dia hanya dibenarkan masuk ke dalam gedung yang kecil saja. Jadi dia pun masuk dalam gedung yang kecil tadi. Apabila dia masuk dalam gedung yang kecil, dia dapat lihat kereta-kereta yang biasa, dan kereta-kereta kebanyakan bas yang biasa. Jadi gedung yang kecil inilah diistilahkan sebagai mulkun. Yang dalam Quran ni, apabila dibincangkan yang dalam surah Tabarak ni, Tabarakalladzi biyadihil mulku. Al-mulku tu maksudnya hak milik Allah Subhanahu wa taala. Benda-benda yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Okay, jadi sekarang ni gedung yang kecil tadi tu menunjukkan sebahagian daripada hak milik Zaid. Tapi disebabkan orang yang datang tadi tu dia kurang, maksudnya dia tidak berkhidmat kepada Zaid. Maksudnya dia tidak memperhambakan diri kepada Zaid. Dia hanya dapat masuk gedung yang pertama saja.
Maksudnya dia dapat tengok kenderaan-kenderaan yang biasa. Tapi sekiranya ada satu orang lagi yang dia tadi berkhidmat kepada Zaid ataupun dia tadi mencintai Zaid, maka Zaid masukkan dia ke dalam gedung yang kedua yang diistilahkan sebagai malakut. Sebab malakut tadi tu, dia ialah lafaz mulkun tu juga. Sebab dia ada lafaz lam, dia ada lafaz lam, dia ada lafaz kaf, mulkun tadi tu. Lafaz mulkun tu juga diubah, ditambahkan kepada huruf waw dan huruf ta di belakang. Jadi ada lafaz malakut. Dari lafaz malakut, dia merujuk kepada hak milik juga. Tetapi disebabkan ditambah dua waw di belakang, maka dia merujuk kepada hak milik yang lebih luas dan lebih banyak. Jadi itulah gedung yang satu lagi yang lebih besar. Gedung yang satu lagi yang lebih besar ni disembunyikan. Maksudnya Zaid tadi, dia hanya bagi orang awam masuk kepada gedung yang kecil je untuk melihat ciptaan-ciptaan yang biasa. Tetapi VIP, maksud orang yang VIP di sisi Zaid tadi tu, okay, Zaid kata, kamu aku benarkan masuk kepada gedung yang lebih besar lagi. Okay, jadi itu diistilahkan sebagai malakut. Jadi persoalannya sekarang, apabila kita masuk ke dalam gedung, sama ada gedung yang kecil ke, ataupun kita masuk ke dalam gedung yang lebih besar tadi, persoalannya apakah faedahnya? Dan contohnya ada seorang tadi yang lebih rapat dengan Zaid, dia dibenarkan masuk ke dalam gedung ataupun ke dalam kilang tadi, kilang yang mempunyai beratus-ratus mesin tadi. Yang itu diistilahkan sebagai jabarut. Maksudnya satu alam yang tidak dizahirkan. Yang dizahirkan hanya kereta yang kurang canggih dengan kereta yang canggih saja. Adapun satu alam lagi yang tidak dizahirkan, itu diistilahkan sebagai jabarut. Okay, jadi apabila dah sampai kepada mesin-mesin yang besar tadi tu, maka dia akan bertemulah dengan Zaid. Oh, ini rupanya orang yang bernama Zaid tadi. Inilah orang yang mempunyai pelbagai keagungan tadi. Maksudnya, jadi sekarang apabila kita dah beradab dengan Zaid tadi tu, ataupun kita dah berjumpa dengan Zaid, setelah kita lalu gedung yang kecil, dan apabila kita dah lalu gedung yang besar, apabila kita dah menghadap Zaid tersebut, maka barulah kita tahu betapa hebatnya Zaid tadi. Kan, betapa agungnya Zaid tadi, betapa luasnya ilmu Zaid tadi. Jadi sekarang ni kita hanya, tapi kalau kita tak lalu, kalau kita tak pernah berjumpa dengan gedung yang mulku tadi, ataupun kita tak pernah lalu gedung malakut, ataupun kita tak pernah lalu segala mesin tadi, tiba-tiba kita bertemu Zaid saja, maka kita pun tak akan tahu Zaid tadi hebat. Kan? Sebab kita nampak Zaid sebagai manusia biasa. Apa kelebihan dia ni? Kan? Tapi apabila kita tahu Zaid tadi mempunyai gedung yang kecil dan gedung yang besar, dan mempunyai kilang yang amat banyak, dan mempunyai mesin-mesin yang amat besar, kalau kita berjumpa Zaid selepas tu, maka kita akan berasa amat hormat, kan? Dan kita akan berasa amat mengagungkannya kerana penciptaannya yang terlampau banyak. Jadi, apakah faedah penzahiran ciptaan-ciptaan yang banyak tadi ni? Pertamanya, penciptaan yang banyak ni menzahirkan ilmu Zaid. Maksudnya ilmu Zaid tadi, maksudnya Zaid satu orang manusia tu, macam mana kita nak mengetahui ilmu Zaid tadi dengan kita melihat pada apa yang dia cipta. Maksudnya kalau kita tengok pada gedung yang kecil tadi ada 100 kenderaan. Kalau kita mengenali setiap satu daripada 100 kenderaan ni, maknanya kita kenal lah Zaid tadi daripada sudut 100 kenderaan. Kalau kita masuk pula gedung yang besar, kalau kita kenal ada 1000 kenderaan dalam tu, maknanya kita kenal lah 1000 ilmu kepada Zaid. Jadi faedah dizahirkan alam tadi untuk kita tadi mengetahui betapa luasnya ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau contohnya dua orang dia masuk dekat dalam gedung yang kecil. Seorang dia hanya boleh kaji satu kereta saja. Jadi satu orang yang lain dia boleh kaji 10 kereta yang Zaid buat. Orang pertama dia boleh kaji satu kereta Zaid buat. Orang kedua, dia boleh kaji 10 kereta yang Zaid buat. Jadi kalau kita tanya, antara orang pertama dengan orang kedua, siapa yang lebih mengenali Zaid? Jawapannya lah orang kedua. Sebab orang kedua, dia dapat melihat 10 keagungan Zaid dalam mencipta kereta. Adapun orang pertama, dia hanya boleh kaji satu kereta saja. Jadi dia hanya dapat lihat keagungan Zaid pada satu kereta saja. Okay, jadi begitulah secara keseluruhannya perbahasan tentang alam. Maksudnya alam ni semakin kita kenali, semakin kita mengenali Zaid.
Jadi sebab tu dia kata Rabbil Alamin tadi. Semakin kita mengenal alam, semakin kita mengenal ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun dalam istilah lainnya, semakin kita mengenali penzahiran zat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu kepentingan alam semesta. Kan alam semesta ni dia ialah lambang kepada penzahiran zat Allah Subhanahu Wa Taala, ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, jadi itu secara umum ni lah supaya kita dapat memahami makna al-mulku kan, ataupun alam malakut. Okay, jadi sekarang ni dari segi pengistilahan pula. Maksudnya kalau kita bincangkan secara umum, untuk sampai kepada Zaid tadi, kita perlu melalui berapa kawasan. Okay, kita kata secara umumnya kita perlu melalui 3 kawasan. Maksudnya kita perlu melalui gedung yang kecil, gedung yang besar dan kilang. Baru kita boleh mengenal Zaid tadi. Itu secara umum. Okay, jadi secara umumnya setengah ulama' dia kata alam tadi ada 3. Maksudnya alamul mulki yang zahir, alamul malakut, alam yang ghaib, alamul jabarut ialah alam yang tidak dizahirkan. Jadi kalau kita perjalanan kita, jadi persoalannya apa faedah bincang tentang alam ni, supaya kita tadi mengetahui perjalanan kita tadi untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Secara umumnya perjalanan tadi dibagi kepada melalui alam al-mulki, kemudian kita melalui alam malakut, kemudian kita sampai kepada melalui alam jabarut untuk kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana orang tadi dia lalu alam pertama, gedung pertama, gedung kedua, kilang, baru sampai kepada Zaid tadi. Itu secara umum. Tapi kalau secara terperinci, maksudnya setengah ulama' dia kata kalau kita perincikan, macam contohnya gedung yang pertama kita perincikan 20 kereta. Maksudnya gedung yang kedua kita perincikan 20 kereta. Maka kita kata dia perlu melalui 40 mertabat. Dia perlu melalui 40 peringkat perjalanan baru dia sampai kepada Zaid tadi. Ataupun setengah ulama' dia buat 7. Maksudnya dia kata gedung pertama ada 3, kan, gedung yang kedua ada 3 juga, yang gedung yang belakang sekali ada 1. Jadi kita perlu lalu 7 mertabat ataupun 7 perjalanan barulah kita sampai kepada Zaid, ataupun barulah kita sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam kitab lain seperti contohnya Syekh Al-Harawi, dia kata untuk perjalanan kita tadi untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia memerlukan kepada 100 martabat ataupun 100 peringkat. Maknanya kita contohnya dalam gedung yang pertama kita ada 50 kereta, kita kena kaji satu kereta ni. Lepas tu yang kedua pula kita kena kaji 50 lagi kereta, kaji, barulah kita boleh sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setengah ulama pula dia kata untuk berjalan, maksudnya perjalanan yang perlu kita lalui untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala, setengah ulama kata ada 1000 peringkat, dan setengah ulama lagi kata ada 70,000 peringkat, dan setengah ulama kata ada 100,000 peringkat. Jadi itu benda yang sama juga, tapi apabila diperincikan. Maksudnya kalau kita kata dalam gedung yang pertama ada 50,000 kereta, kan, dalam gedung yang kedua ada 50,000 kereta. Kalau kita nak kaji satu tu, barulah kita kenal Zaid tadi. Maknanya kalau kita kaji 1 kereta, baru 1 peringkat kita lintas. Kaji 2 kereta, baru 2 peringkat kita lintas. Jadi kalau secara terperinci memang banyaklah. Kita kata ada 50,000 peringkat, 50,000 peringkat, baru kita sampai kepada Zaid. Tapi kalau secara umumnya kita kata, yang gedung pertama ni kita panggil alamul mulki. Gedung yang tersembunyi ni dia panggil alamul malakut. Jadi ada 2 saja, atau ada 3 saja yang perlu kita lalui untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu perjalanan kita yang biasa, kan, perjalanan manusia biasa. Dia akan masuk daripada al-mulk pergi kepada malakut dan pergi kepada jabarut. Cuma ada dalam setengah-setengah kitab dia kata ada manusia-manusia yang Allah Ta'ala tarik. Tarik tu diistilahkan sebagai jazab. Ada manusia yang Allah Ta'ala tarik, dia tak lalu kan daripada alam, daripada bawah ke atas ni, terus dia diletakkan di depan Zaid. Kan, maksudnya terus dia diletakkan di depan Allah Subhanahu Wa Taala, terus dia menghadap kepada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kebiasaannya orang ni dia akan dilihat sebagai orang yang tidak dapat menjaga dirinya, seperti tidak waras. Dia akan duduk diam, dia akan tak bercakap, dia akan bingung, kemudian dia akan turun balik, turun sampailah kepada
alam yang al-muluk yang paling awal tadi. Jadi itu perjalanan yang jarang-jarang berlaku, yang diistilahkan sebagai al-jazb, dan orang tersebut dipanggil sebagai majzub. Maksudnya dia tak tengok dulu pun kenderaan ke, ciptaan ke, kilang ke, dia terus-terus nampak Zaid. Jadi dia terus terkejut dan boleh menyebabkan seseorang tadi hilang kawalan dirinya. Jadi begitulah juga perjalanan kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia perjalanan kita manusia yang biasa ni, kita akan berjalan selapis demi selapis untuk sampai kepada Allah. Jadi yang disebut di dalam kitab, dalam kitab yang lain lah, maksudnya bukanlah kehebatan kita tadi apabila kita boleh melintas 1000 kilometer sesaat, kan, ataupun kita boleh melintas daripada timur ke barat sekelip mata. Tetapi kehebatan manusia ataupun kurniaan paling agung yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia ialah dia boleh melintas semua mertabat-mertabat ataupun alam-alam ni dengan sekelip mata untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah yang diambil kira. Jadi tujuan alam semesta pertama ni ialah menzahirkan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, penzahiran zat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan alam semesta ni dia ialah perjalanan untuk kita sampai kepada Allah. Maksudnya semakin banyak kita kenal kereta, kalau kita kenal 100 kereta, maknanya kita kenal 100 kehebatan Zaid tadi. Dan kalau kita kenal 5 kereta saja, maka kita hanya tahu 5 saja kehebatan Zaid. Jadi siapa yang banyak mengetahui alam, maka dia akan banyak lagi mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tengok alam dunia ni pun kita dah amat takjub ni. Ciptaan-ciptaan yang terlampau banyak, kan, di alam dunia ni pun yang kita tak sempat nak fikir. Kan, tiap tahun ada je model baru yang akan keluar, kita pun tak sempat nak ikut. Jadi bayangkanlah alam yang Allah Ta'ala sembunyikan, yang diisahkan sebagai malakut tadi, yang Allah Ta'ala bukakan kepada kekasih-kekasih Allah, terlebih banyak lagi di sisi Allah. Cuma apakah faedah alam tersebut? Supaya kita tadi mengetahui Allah Subhanahu Wa Ta'ala mempunyai ilmu yang amat luas. Kan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala mempunyai ciptaan yang amat agung, dan kesemua tu menzahirkan dirinya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu faedah apabila kita tadi membaca biyadihil mulk, dan apabila kita baca dalam surah Yasin fa subhanallazi biyadihi malakut. Jadi lafaz al-mulk dan lafaz malakut dia ialah perincian kepada lafaz al-alamin yang kita baca di dalam surah Fatihah. Jadi moga-moga kita dapat sedikit kefahaman lah tentang lafaz al-mulk dan lafaz al-malakut. Dia ialah perjalanan untuk kita sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya perjalanan yang kita kena lalui untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia juga penzahiran untuk kita tadi mengenal. Maksudnya kalau kita banyak mengenal alam tersebut, bukan cinta kepada alam tadi, tetapi kita melihat alam tadi sebagai penzahiran ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang dimarahnya, yang Allah Ta'ala marah ni adalah kamu pandang kepada alam, tentu kamu tersekat di alam tadi. Maksudnya kita pandang pokok, kita suka kepada pokok. Kan? Kita pandang rumah, kita suka kepada rumah. Kita pandang apa saja, kenderaan, kita suka pada kenderaan. Sepatutnya semua yang kita pandang tadi mengingatkan kepada Zaid tadi. Kan? Kita pandang semua kereta yang Zaid cipta, oh kita teringat kepada Zaid. Oh hebatnya Zaid tadi. Tapi kalau kita syok kepada kenderaan yang dicipta oleh Zaid saja, lepas tu kita lupakan Zaid dekat belakang tadi, maka Zaid tadi akan marah. Kan? Maksudnya Zaid tadi akan murka kepada kita. Jadi begitulah Allah Subhanahu Wa Taala, dia menciptakan alam ni untuk kita. Kan, dia ciptakan semua alam ni untuk untuk menzahirkan ilmu dia dan untuk penggunaan manusia. Tapi syaratnya jangan kita lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita lupa pada kalimat Rabb tadi. Maksud kita baca alhamdulillahi Rabb al-alamin. Jadi yang kita lihat ni semuanya ialah al-alamin. Tapi jangan kita lupa alam ni dia terzahir dengan sebab Rabb tersebut. Dan kalau dalam kitab-kitab yang lain, kan, maksudnya ulama-ulama dia menceritakan apabila Allah Subhanahu Wa Taala nak menguji, salah satu lagi faedah alam ni, dia nak menguji kita. Maksudnya Allah Taala zahirkan alam peringkat pertama. Lepas tu Allah Taala tanya kepada orang tersebut, adakah kamu tadi suka kepada alam ni? Maka dia kata, aku tidak terkesan pun aku mencintaimu wahai Allah Subhanahu Wa Taala. Betul, Allah Taala zahirkan lagi alam kedua. Sama juga Allah Taala tanya, adakah kamu tadi suka kepada alam tersebut? Dia kata, aku tidak terkesan dengan alam tersebut, aku tetap mencintaimu wahai Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi salah satu lagi fungsi alam tadi ialah ujian kepada kita, adakah kita nak tersekat dengan alam tersebut ataupun nak mencintai alam tersebut, nak melupakan Rabb yang menciptakan alam tadi. Dan itu beberapa faedah yang dapat kita bincangkan daripada lafaz al-mulk. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kefahaman dan faedah kepada kita lah. Jadi faedah daripada penciptaan alam ialah penzahiran zat Allah Subhanahu Wa Taala.
penzahiran ilmu Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita tadi berjalan mengenalnya, dan satu lagi dia ialah ujian kepada kita. Adakah kita nak tersekat kepada gambar tadi ataupun nak tersekat kepada alam, terhijabkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak sepatutnya lah kita terhijab kan, dengan sekali-kali kita tadi terhijab, terlupa kepada Rabb dan hanya teringat kepada al-alamin sahaja. Wallahu taala alam. Jadi kita berhenti dahulu, insya-Allah kita sambunglah pada masa yang akan datang. Dari segala yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, segala salah silap itu daripada diri saya sendirilah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma kshif an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma latuf bi ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذابنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا منكم.